A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul lah orang kata HDN Petaling Jaya ni lemah lembut. Kalau jawab salam tu antara dengar tak dengar. Cuba jawab salam gaya kejut suami dengan anak-anak kat rumah, boleh? Guna nada suara tu ya. Ke memang kejut tu memang lemah lembut juga? Kejut sungguh tu. Subhanallah. Okey, memberi salam adalah sunat yang sangat dituntut, pahala yang sangat besar, menjawabnya adalah wajib. Jadi kita cuba mendengarkan, dan saya juga perlu membawakan roh doa dalam mengucapkan salam. Sahabat, puan-puan, muslimin muslimat sekalian juga menjawabnya dengan merasakan ia adalah satu doa dan ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah kepala kepada ibadah. Sebab itu as-salah dari sudut bahasa lughahnya adalah doa. Daripada awal pergerakan dan juga perkataan, semuanya adalah himpunan doa sehinggalah kepada salam. Jadi ketika saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang membawa maksud, sama-sama jangan jawab lagi, salam sejahtera ke atas kalian, rahmat Allah, barakah Allah. Kalau nak tambah waridwan wa maghfiratu, redha Allah dan pengampunan Allah. Maka ia adalah satu doa yang kita semua perlu setiap hari, setiap detik, daripada awal kita lahir sehinggalah saat akhir kematian. Kita memerlukan salam, iaitu kesejahteraan, keselamatan. Kita memerlukan rahmat Allah, dan kita perlukan keberkatan dalam setiap apa yang kita lakukan. Jadi insya-Allah sekali lagi saya memberikan salam. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh jawab dengan sedar dan dengan semangat, insya-Allah. Moga Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang kita tidak nampak apa yang Allah nak beri limpahan dalam sepanjang majlis ilmu ini. Okey, are you ready? Jawabnya gini, yes, I'm ready. Gitu. Okey, kita tanya lagi sekali. Are you ready? Yes, I'm ready. Okey. Kan dalam malu azali macam mana? Okey, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru nampak macam ada 3,000 orang. Tadi macam 3 orang cara jawab. Subhanallah. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam ala asyrafil anbiya wal mursalin, ke atas para nabi, ke atas nabi junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, ke atas ahli keluarga baginda, wa sahbihi, ke atas para sahabat ajma'in sekalian. Subhanallah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih setingginya kepada LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Cawangan Petaling Jaya Selangor. Nak sebut pun takut, Tuan Pengarah. Kalau HDM panggil memang menakutkan. Betul ke hidup? Betul tak? Tuan-tuan mungkin tak rasa kan? Saya dapat jemputan HDM pun saya dah rasa gerun. HDM panggil, panggil jemputan ceramah. Jadi ada dua kan? Sebab kita semua ada tanggungjawab dengan negara melalui lembaga hasil dalam negara ni. Ketika zaman Nabi SAW, ketika Nabi membentuk sebuah pemerintahan di Madinah, kemudian diberikan perlindungan kepada non-Muslim dan juga Muslim, Masya Allah, maka kepada non-Muslim dia adalah dalam bentuk cukai seperti mana yang diuruskan, manakala kepada Muslim pula adalah dalam bentuk zakat. Namun disebabkan situasi kita, Masya Allah, begitu begini dan kita menjalankan peraturan cukai ini kepada semua dan masih lagi berlandaskan syariat Islam. Subhanallah. Jadi saya faham
Kalau orang di luar sana bila dipanggil oleh LHDN ataupun dia tahu dia kena selesaikan urusan dengan LHDN, ada rasa tekanan dan stres, sebenarnya orang yang menguruskan daripada tuan pengarah kita, daripada semua pihak yang berada di dalam organisasi ini, kalian dalam sesetengah keadaan lebih banyak, lebih tinggi tekanannya. Betul atau tidak? Kadang dikecam, kan? Kadang tidak disukai orang, kadang disangka buruk, dimarah, mungkin ada yang dihalau, mungkin ada yang diancam. Tak tahulah ya apa sebenarnya yang kalian hadapi. Orang nampak macam perempak je. Sazah ni apa Zuhur ni kan? Kadang orang kecam tu macam seolahnya dia tahu sampai ke dalam, seolahnya dia menilai sesuatu sehingga dia tidak sedar dia telah menimbulkan fitnah dan sangkaan buruk masyarakat. Subhanallah, saya juga ada kewajipan kepada LHDN. Kami ada lebih kurang 12 anak syarikat. Staf kita ada lebih kurang dalam 150 orang. Kita ada peternakan peladangan. Kita ada beberapa lah wings perniagaan yang mungkin orang tak tahu, orang nampak saya ceramah. Kita ada syarikat penerbitan. Kita adalah lagi beberapa. Kalau cari hijrah village tu, kan, perkampungan ahli hijrah di tanah 42 ekar, apa yang kita bangunkan mungkin, dan kita berusaha baik dengan pihak HDN yang berkenaan. Jadi Petaling Jaya, tak perlulah cari ya. Okey, subhanallah. Terima kasih kepada Tuan Haji Azmi bin Muhammad, orang Bacok Kelantan. Masa dia tegur kat luar tu, boleh channel dua Kelantan. Tapi alhamdulillah berjaya kontrol masa buat ucapan. Saya tunggu je dia lecor sikit tubing Kelantan, tak tubing. Sebab tu kalau dengan ucapan tak perasan dia orang Kelantan. Isterinya orang Pasir Mah. Betul orang Pasir Mah comel-comel. Comel. Berani orang ada comel, mesti dengar tengok. Merupakan pengarah LHDN cawangan Petaling Jaya, salah satu cawangan antara yang terbesar di Malaysia. Saya terkejut sebenarnya, saya diberi dewan, nampaklah kedudukan seperti dalam ruang ni, tapi boleh muat 200 orang. Jadi ini antara bilik mesyuarat ataupun kita panggil apa ya? Bilik persidangan antara yang terbesar lah. Okey, jadi tahniah terbaik, dan ini adalah bangunan LHDN sendiri. Okey, tepukan gemuruh. Okey, subhanallah. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Faisal bin Ibrahim, Timbalan Pengarah, Tuan. Masya Allah. Dan semua kaki tangan LHDN Petaling Jaya, muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian. Masya Allah. Siapa yang kali pertama jumpa saya depan macam ni? Kebanyakan kan? Kebanyakan. Subhanallah. Jadi kadang-kadang persepsi kali pertama berjumpa tu ada beberapa persepsi lah. Antaranya Ustazah kecil je rupanya. Sebab Allah Alam mungkin TV dengan live tu orang nampak saya besar. Macam gegasi ke macam mana saya tak tahu. Tapi mungkin sebab suara tu besar kan. Kita lebih kurang sama je manusia normal. Okey, subhanallah, muslimin muslimat. Bila sebut pasal berkenaan dengan hijrah, dan tajuk kita hari ini adalah hijrah ke mana ku bawa diri. Sentimental kan? Siapa bagi tajuk ni? Siapakah pihak bertanggungjawab? Tapi nampak tuan pengarah kita dengan pantun apa semua tu kan? Nampak tu dia orang yang romantik. Orang Kelantan kan? Orang Bacok. Hijrah ke mana ku bawa diri. Habis kena ke? Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita pergi dulu kepada definisi hijrah. Kita duk sebut hijrah satu permulaan. Betul? Ke salah? Hijrah satu perpindahan. Okey, tak apa. Saya sendiri pun tak reti nasyid, sama-sama lah. Sebab yang kita retinya denyut jantungku berdebar. Subhanallah. Okey, buat-buat tak tahu pula. Mungkin orang Malaysia ni memang tak Al-Quran zikir. Sebab itu lagu-lagu memang tak tahu, nasyid pun tak tahu. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat, definisi hijrah. Perkataan hijrah, hajara tu
asal pada perkataan bahasa Arab, dan kita dimelayukan juga menggunakan perkataan hijrah juga. Subhanallah. Hajara yuhajiru, hijrah. Dari sudut bahasa maksudnya adalah perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dari sudut istilah, perpindahan dari satu keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang lebih baik. Dan umumnya hijrah ini perpindahan. Perpindahan tempat ke tempat, tadi kat rumah, sekarang kat pejabat. Perpindahan dari sudut emosi, kejap gembira, kejap marah, kejap sedih, kejap selalu berpindah. Perpindahan dari sudut akal kita, sekejap rasional, sekejap emosional, sekejap ego, sekejap emo. Perpindahan akal, sekejap bijak, sekejap nama bijak? Tak boleh sebut ustazah, kurang bijak. Gitu ya. Orang kata bodoh kena simpan. Betul? Sebut juga. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, akal kita pun kadang-kadang ada kita bijak dan satu keadaan ada yang kita kurang bijak, lalu kita merujuk. Untuk kita jadi orang yang keluar daripada ketidakbijaksanaan jahil, kita lalu menuntut ilmu, membaca, lalu kita hijrahkan akal kita. Hijrah fizikal kita. Kejap sehat, kejap tidak, kejap tough. Subhanallah, sentiasa berpindah-pindah. Tadi tuan pengarah kita kata di sini diuji dengan stres jam, budaya kerja yang tertekan dan sebagainya. Betul atau tidak kalau saya kata sebenarnya banyak situasi kita dah boleh jangka. Jam tu di luar jangkaan ke jangkaan? Stres dalam jangkaan ke luar jangkaan? Stres ni kalau kita perasan, dia cerita punca stres sama je. Punca suami, punca isteri, punca anak. Itu sumber-sumber stres lah. Rakan sekerja, majikan. Dan cerita stres tu hampir sama je. Betul kan? Cuma mungkin cerita je lah berbeza. Konsep tu sama. Konsep merajuk, apa yang kita merajuk, ulang-ulang tu lah dalam 40 tahun, 50 tahun ni. Mungkin adalah perkara yang tak pernah berlaku. Memang boleh jadi satu sumber stres yang baru, tapi kebanyakannya dalam jangkaan. Subhanallah, berulang-ulang cerita yang sama. Jadi contohlah kita stres dengan jam, Masya Allah, kita dah boleh jangka pukul berapa keluar. Kalau pukul ni jam lah. Dan ada juga di luar jangkaan, biasa tak jam jadi jam. Apa persiapan kita supaya setiap kali jam tak stres? Mungkin ada orang kata, Ustazah okey lah duk seremban, memang tak jam langsung. Memang betul, kami di sana tak adalah hadapi ujian jam ni. Ada orang dia buat macam ni. Dia kata, Ustazah saya bekerja setiap hari, perjalanan hampir 2 jam. Tempat tak jauh tapi 2 jam. Jam teramat. Jadi apa yang dia buat, dia dah set dalam fikiran, daripada traffic light ni ke traffic light ni, ataupun daripada jalan ni ke jalan ni, targetnya selawat. Jadi dia fokus selawat je. Daripada traffic light ni ke traffic light ni pula, dia fokus istighfar. Lepas tu dari sini ke sana pula, dia fokus subhanallah. Akhirnya dia kata setiap hari bila jam tu, saya rasa seronok, tak jam pula tak seronok. Sebab dia tidak boleh menghabiskan jumlah sasaran zikir dia. Maksudnya bila kita dah tahu apakah bentuk-bentuk stres yang bakal kita hadapi, kita dah buat persiapan. Kita dah mahir dah untuk menguruskan stres tu, nak halakan ke mana. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita kembali semula kepada tajuk kita bab hijrah. Semua okey tak ni? Nampak saya? Ada berapa? 1. Sebab boleh jadi lama-lama nampak saya jadi 2. Lama-lama langsung dah tak nampak saya dan berada di alam lain. InsyaAllah boleh ya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa. Kita boleh tulislah, sebuah-buah tulis pun tak apa. Macam masuk meeting, buat-buat sibuk, buat-buat catat kan. Lepas tu dah tak tahu catatan tu di mana kan. Okey, sebab macam lembu diikat dengan tali, binatang kan, binatang-binatang yang perlu diikat ni diikat dengan tali. Manusia diikat dengan janji. Ilmu pula diikat dengan pen dan kertas, dengan tulisan. Sebab itu alim ulama gigih menuliskan. Daripada zaman sahabat, semua alim ulama 4 mazhab, mereka meninggalkan kitab-kitab yang muktabar, semua diikat dengan tulisan, buku-buku.
Tapi hari ini subhanallah kita lebih banyak mendengar. Sebab kemungkinan kita ni lebih tinggi makam daripada Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikenali sebagai ingatan di antara yang paling kuat. Sehingga kan bila dia berjalan, dia kena tutup telinga. Sebab boleh jadi apa yang dia dengar, semua masuk dan dia tak boleh nak lupa. Pun begitu dalam dia hadir dalam majlis ilmu, guru dia itu Imam Malik, dia tetap teguh mencatat dengan laju. Subhanallah. Jadi kita ni mungkin ada orang kata saya sekali zaman rakam je kan. Tetapi menulis, dia akan memberikan kesan yang berbeza. Bagaimana hormon yang dirembeskan, gerakan otot, gerakan saraf berhubung dengan otak dan sebagainya. Baru ni ada anak saya yang darjah 4, dia nak hafal hadis, tak ingat-ingat, pendek je. Nak biasa, lelaki, lagi susah kan? Saya bagi masa dia sejam, tak ingat-ingat. Pendek tak panjang pun. Lepas tu mak dia dah bertukar jadi singa dah kan? Bertukar juga ni Masya Allah. Bertukarlah dengan cara tersendiri tu. Mula dia nangis. Walaupun lelaki, manja. Saya pun kata macam ni. Nak tersebut nama dia, Imran. Nama sebenar. Bukan nama sebenar. Dia kadang marah bila dia dengar Umi dah lah sebut nama Imran kan. Masya Allah. Lepas tu saya kata Imran buat macam ni. Imran tulis. Hadis ni Imran ulang, Imran tulis. Tulis lagi. Berapa kali nak tulis Umi? Tulis 10 kali. Dia tulis. Lepas tu saya kata, okey, Umi nak tasmih. Lepas tu dia boleh ingat dengan lebih baik. Dan saya suruh, sekarang jangan tengok lagi, tulis balik. Sebab nak jawab dalam exam, bukan ingatan saja, tulisan kena betul dengan apa yang kita ingat. Dan itulah di antara kaedah saya belajar selama ni pun. Kalau nak exam di Mesir ke, sebelum tu di Uniza, masa buat master ke apa ke, saya bukan orang yang hafal-hafal boleh ingat. Susah. Saya akan beli buku tulis banyak. Untuk satu subjek exam, saya akan ulang tulis sampai berapa muka surat. Bahkan bila hafal Al-Quran sendiri, saya akan tulis balik. Jadi lambat sikit nak hafal daripada orang lain. Sebab nak cek balik takut salah huruf, salah baris. Tetapi Allah beri daya ingatan tu kekal lama sikit. Subhanallah. Dan tangan kita sebagaimana Allah berfirman, Al-yawma akmal. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan surah Yasin. Apa dia? Yang subhanallah. Al-yawma subhanallah. Ini ustaz kita. Masya Allah ustaz. Masya Allah. Kita dekat tempat ustaz tadi. Saya nampak dah gaya ustaz kat situ tadi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari yang akan ditutup, nakhtimu, akan ditutup mulut, lidah tak boleh berkata-kata. Wa tukallimuna aydihim, dan ketika itu berkatalah tangan, jari jemari tangan akan bercakap. Dan kaki juga akan berbicara, akan menjadi saksi. Sebab itu dalam kuliah Riyadhus Shalihin pagi-pagi saya sarankan semua tulis nota, walaupun tak tahu lepas ni nota letak kat mana, tapi kita usaha juga tulis. Tangan akan berkata di hadapan Allah esok, tanganku, jariku ini pernah menuliskan ilmu-ilmu ya Allah, pernah menuliskan hadis Nabi-Mu, telah menuliskan Al-Quran dan sebagainya. Sebab itulah kemajuan teknologi hari ini menguji tahap keimanan, akhlak kita dan sebagainya di majlis ilmu. Subhanallah, sehingga kita hanya hadir mendengar, kemudian kurang membekas kepada hati. Ada barokah. Sebab itu kalau kita rujuk, tengok tuan pengarah tu keluar buku dia. Subhanallah, memang dah ada. Tengok ustaz kita. Sebab itu kalau perhatikan surah Iqra, wahyu yang pertama. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Lagi. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia daripada seketul darah beku, seketul daging. Lagi. Iqra wa rabbuka. Jadi Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Mulia. Yang bil qalam tu Ustaz,
Ustaz. Ya, Iqra. Yang ayat alaman izat nama lam ya'lam. Tapi ayat sebelum tu minta maaf ya, bila ni kadang keliru. Allama bil qalam tu. Allama bil qalam, yang mengajarkan kamu dengan qalam. Itu ayat keberapa? Keempat, kelima, dah bertukar-tukar. Okey, buat macam tengah ingat balik. Ada siapa yang sedang rujuk? Buka. Okey. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Masya Allah, subhanallah, takbir, Allahu akbar. Boleh jadi penceramah. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Mulia yang mengajarkan kamu dengan mata pena. Qalam. Cuba baca dan tengok dalam kamus. Qalamun pensel, mata pena. Itulah juga caranya Allah mendidik dan mengajarkan kita melalui baca, melalui pena, menulis. Subhanallah, Allahu akbar. Dan kita boleh jadikannya salah satu bentuk hijrah kita, sebagai di mana hala tuju kita. Bila kita hadir majlis ilmu, kita terus bawa buku dan bawa pen dan kita catat. Semoga ia menjadi satu bukti dan saksi yang nyata di hadapan Allah kelak. Tangan kita digunakan untuk apa? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardh muragaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahima. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya dia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya Allah telah tetap memberikan pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui, Allah Maha pengampun lagi Maha mengasihani. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, nak atau tidak, kita sentiasa hijrah. Daripada alam roh, kita telah berhijrah ke alam rahim dalam perut ibu kita. Kemudian dalam alam rahim, walaupun suka macam mana pun duduk dalam perut mak, sebab itulah tempat paling selesa sebenarnya. Cukup makan, cukup pakai, tak ada pakaian dalam perut, dalam rahim. Walaupun tak ada udara, tapi kita elok bernafas. Walaupun kita duduk dalam air ketuban, kita tidak lemas. Walaupun kita tak ada pun makan, minum, beria macam sekarang, tapi Allah bagi cukup. Kerana kecukupan itu daripada Allah yang kafi, yang maha cukup, Allah yang wali, yang wakil, yang maha melindungi, Allah yang hafiz, yang maha menjaga, Allah yang razak, memberi rezeki kepada kita dalam perut ibu dengan kadar yang secukupnya. Kemudian cukup masa kita berhijrah ke alam dunia yang sedang kita diami sekarang. Nak atau tidak, bersedia atau tidak, kita akan berhijrah ke alam barzakh melalui pintu kematian. Daripada alam barzakh kita akan berhijrah pula ke alam mahsyar. Kemudian hijrah kita akan berakhir sama ada di syurga ataupun di neraka. Maksudnya, walaupun kita seronok sangat dengan tahap kehidupan kita sekarang, kita dah capai satu tahap rumah diidami, kereta yang diidamkan, suami sebagai yang kita nak, anak sekian-sekian, kita tak akan boleh berhenti dengan titik yang kita sedang berada sekarang. Kita tetap akan digerakkan oleh Allah untuk hijrah setiap hari. Tetapi persoalannya sekarang, adakah hijrah kita hari demi hari, saat demi saat, semakin mendekati kepada Allah ataupun semakin menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah tujuan Allah ciptakan puan-puan? Puan yang baju hijau, puan yang tudung merah, puan pengarah,
timbalan pengarah, semua kiri dan kanan, tuan yang berada di belakang. Apa tujuan Allah ciptakan tuan-puan? Apa tujuan Allah takdirkan tuan-puan? Dulu belajar sekolah rendah sini, menengah sini, unisi sini, tak pernah pun dulu orang tanya masa sekolah menengah, apa cita-cita? Saya nak jadi pegawai LHDN. Ke ada daripada sekolah rendah sekolah menengah memang itulah aim dia? Tak ada kan? Tuan pun kan tak sangka pula kan, nampak macam biasa tu pun jadi pengarah kan? Kalau jumpa kalau nampak orang biasa, humble penampilannya, subhanallah kan. Kalau pengarah kan dia ada gayanya tu kan, macam pengarah apa ni, kalau cerita-cerita Melayu kan Piramli apa tu, Megah Holding. Megah Holding kan ada gaya gitu kan. Tuan pun ada gaya, janganlah kecil hati ya, memang ada gaya. Tapi boleh bertukar dengan orang sebelah, orang sana pun boleh bertukar. Tu gaya pengarah, semua ada gaya lah, tak kecil hati kan. Muslimin muslimat, maksudnya tak pernah ada cita-cita apa nak jadi pengarah LHDN, tak ada. Maksudnya perjalanan kita memang telah diatur oleh Allah. Kita tidak boleh mengubah takdir Allah di mana tempat kita cari rezeki. Kita hanya boleh mengurus takdir Allah. Allah takdirkan kita jumpa siapa, kita kahwin dengan siapa. Walaupun kita tidur tengok muka suami, nampalah dia jadi lelaki aku. Berkorong apa tengok, memang itulah. Itulah takdir jodoh kita. Tengok muka anak-anak, kenapa keluar macam ni? Ambil bahagian-bahagian yang tak comel je. Patut ambil bahagian comel saya, comel suami jadi tercomel. Contoh kan. Macam-macam lah benda yang kita berfikir. Semua takdir Allah itu perlu diurus. Diurus supaya kita jadi syukur ke, sabar ke, redha. Sama ada tu je. Diurus menjadi sabar kalau berlawanan dengan apa yang kita harap. Syukur kalau memang bertepatan apa yang kita harap. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang Allah sekalian, kalian ada peranan yang sangat besar berada di sini. Walaupun saya pangkat paling rendah sekali dari LHDN. Kerja apa? Cleaner je. Cuba akak tak datang seminggu apa jadi pada LHDN? Bukan akak seorang, semua cleaner berbakat tengah datang. Tuan-puan boleh kerja dengan selesa tau. Ke boleh agih tugas, okey hari ni siapa basuh tandas, siapa uruskan sampah, semua ada peranan besar. Oh saya pa je, sekarang ni ada lagi ke jawatan pa tu, pembantu rendah ada lagi. Saya pa je. Allahu Akbar. Di sisi Allah, pangkat, kedudukan, jawatan, grade-grade semua tu sedikit pun Allah tidak pandang. Itu kita faham. Yang Allah sebut di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu, di sisiku adalah orang yang paling takwa. Boleh jadi orang yang pangkat rendah tapi dia datang kerja dengan takwa, dengan amanah. Itulah yang dipandang oleh Allah dan dialah orang yang paling mulia di dalam pejabat tersebut pada pandangan Allah. Namun para pemimpin dalam satu jabatan, dia memang telah ada kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Walaupun kita tengok pengarah buat kerja apa lalu-lalu hintai-hintai, seronok di pengarah. Tengok pengarah tu tutup mata sazah depan-depan mengata. Masya Allah. Tuan pengarah tak boleh sampai tahap jadi pengarah sebelum bermula daripada bawah. Orang yang ada di atas dia nampak gitu orang yang di bawah ramai duk tengok dia seorang. Subhanallah, Allahu Akbar. Bila saya berhenti kerja, saya jadi pengarah kepada beberapa syarikat Sdn Bhd dan 56. Lepas tu enterprise kan. Ni dah sebut depan LHDN ni kan. Tapi semua kita pengarah dah pegang transparent mas. Tapi kita declare sekarang hari ni pun kebetulan bila saya nak datang, saya punya kawan kata Ustaz Zah ini pegawai untuk urusan LHDN datang. Bukan pegawai tapi dengan audit. Takut tu kan. Jadi tak payah siasat saya. Okay, insyaAllah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, bila jadi pengarah baru saya tahu beban. Ingat bila kerja sendiri, dulu kerja di bawah agensi kerajaan dah berat rasa stres, tapi bila jadi pemimpin beban itu bertambah-tambah.
Subhanallah. Sebab itu di dalam hadis yang sahih 7 golongan yang mendapat naungan Allah di mahsyar. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Maksudnya ini golongan jika amanah, jika adil, jika betul-betul buat kerja, ya Allah, ini berhadapan dengan macam-macam risiko, lalu dibuat dengan penuh tanggungjawab, insya-Allah di kalangan, di golongan yang mendapat naungan Allah di mahsyar, di hari yang tiada naungan malaikat naungan Allah. 7 golongan. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Di bawah pengarah ada pemimpin lain pula. Ada ketua jabatan, ada ketua unit, ada ketua bahagian, semua pemimpin. Dan Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya akan kepimpinanmu. Sebab itu kalau orang kata, Ustazah, saya cleaner je, puan pun pemimpin. Puan akan ditanya akan sifat kepimpinan puan terhadap penyapu semua tu. Oh, saya punya kaki tangan saya penyapu ni je, contoh kan. Puan akan ditanya amanah kerja puan. Jangan letakkan, downgradekan kerja puan. Boleh jadi asbab kerja inilah kedudukan puan sangat tinggi di sisi Allah. Saya nak ceritalah beberapa kisah. Tak apa ya, kita dalam lingkungan hijrah kerja lah. Sebab kita ni dalam suasana kerja. Saya pernah pernah menetap beberapa tahun di Brisbane, Australia. Masa tu encik suami saya sambung pengajian di sana, dia buat PhD. Suami saya orang panggil ustaz tapi sebenarnya dia chemical engineering. Masa dia dipensyarah di UKL, tahun lepas dia dah resign. Subhanallah. Dan pengajian juga masih lagi dalam proses untuk menyelesaikan. Jadi saya duduk di sana, kemudian anak-anak bersekolah di sana. Lepas tu ada yang bersalin anak yang kelima, kan anak 7 kan. Cerita ni dah 2013 ke 2015, macam tu, 2012 ke 2015. Ada beberapa orang PR yang bekerja di sana. Saya nak cerita budaya kerja masyarakat bukan Islam di sebuah negara yang kita panggil negara maju. Kita negara membangunkan. Bagaimana attitude cara mereka bekerja. Saya ada beberapa orang kawan PR yang bekerja di agensi-agensi di sana. Bila saya nak hubungi mereka, saya tak dapat berhubung. Maksudnya kalau phone tu macam tutup, ataupun kalau dia balas, dia akan balas malam ataupun petang. Lepas tu bila saya tanya, rupanya cara dia bekerja adalah telefon memang kena off, memang simpan di satu tempat. Kalau ada emergency, dia perlu berhubung dengan keluarga, minta kebenaran dan dibenarkan di satu kawasan yang tetap. Kemudian jika orang luar nak hubungi dia, emergency, family tahu nombor apa untuk dihubungi. So tak ada masalah kalau ada emergency. Dan mereka balik tepat sangat pada waktu. Kita kan contoh kalau balik tepat kadang-kadang tu ham. Ada orang kan beratur dekat pasukan, antaranya saya dulu macam tu juga. Tak adalah beratur awal sangat kan, jaga gak maruah diri kan. Dah lah pegawai kan. Sebab saya ada anak dekat sekolah 5 orang yang saya kena pergi ambil. Kalau lambat sekian-sekian, suami saya kerja dekat Melaka, saya duduk Negeri Sembilan. Jadi saya lah yang hantar 5 orang anak masa tu, dan saya juga yang akan ambil di sekolah berbeza. So orang dah faham kenapa saya perlu syok keluar untuk ambil anak-anak di 3 buah sekolah berbeza. Jadi orang yang faham dia tak akan rasa macam sekian-sekian. Tapi bayangkan ya budaya kerja kita, kadang-kadang kita kata, ui bagusnya sejam tak boleh lagi. Tak apa, lillahi ta'ala. Contoh ya. Maksudnya soalannya bila kerja lebih masa, kerja sampai overtime, sampai ke malam, stay up ke dan sebagainya, kita kata, oh bagus ni, bagus. Okey, yang balik syak, soalannya dia tu kerja tak siap, syak balik. Habis masa terus balik. Dengar dulu sampai habis ya. Subhanallah. Di sana pula kawan saya ni bercerita, kalau ada yang balik lambat 10 minit ke, setiap hari balik lambat setengah jam ke, dia akan dipanggil oleh kaunselor. Dia dianggap pekerja yang bermasalah. Masuk bermasalah di sini, something wrong somewhere. Adakah dia ada masalah dengan keluarga sampai dia lambat nak balik? Adakah dia orang yang tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik terhadap keluarganya? Sepatutnya dia dah balik masa tu sebab push out daripada pejabat, push in pula rumah, ada tanggungjawab di rumah. Tapi macam mana mereka bekerja? Efficient, fokus, telefon tak ada. Bayangkan ya, sebenarnya betul atau tidak, yang banyak mengambil masa dan fokus kita adalah telefon. Akui atau tidak? Nak tengok sekejap je. Kawan kita cerita,
Kau dah tengok viral? Viral apa pula? Dia sebut sikit je. Ya ke aku tengok Ustaz? Teruklah kena tam komen. Dah baca komen lah pula. Lepas tu kait-kait gini. Dapat gaji, Lazada, Shopee, kan bukan ni. Kadang-kadang tu kita tak niat nak lama, tetapi sekarang ni kita kata kita main Facebook, sebenarnya Facebook dah mainkan kita. Kita kata kita guna Facebook, Facebook mempergunakan kita. Sebab itu diorang lah yang paling kaya. TikTok mempergunakan kita, IG mempergunakan kita, mempermainkan kita. Dah ambil masa dan fokus kita. Mungkin buat kerja, tapi kepala masih lagi dalam apa yang kita tengok, apa yang kita dengar tadi. Mulut borak lagi benda yang kita tengok, benda yang kita dengar tadi. Sebab itu, banyak kan syarikat Jepun lah, syarikat Korea lah, dia buat telefon tu memang haram, terus letak tepi. Hari tu adalah saya pergi Dubai. Okay, ada transit dan beberapa hari nak belajar suasana kerja di Dubai ni. Saya pergi Watson. Dubai pun ada Watson dalam mall dia. Watson ni kita tahu dah, bukan Malaysia saja. Lepas tu bila masuk Watson, saya ada nak cari barang. Lepas tu pekerja dia pun ada sarankan barang ni kan. Biasalah dia orang kan promoter. Belilah ni bagus, gini bagus. Lepas tu saya pula tak bawa handset. Saya pun cakap pada dia, boleh tak? Yelah, English lah sebab dia orang Filipin. Boleh tak you tolong googlekan, saya nak tengok maklumat halal ke tak. Saya sebenarnya nak tahu halal ke tak saja. Saya perlukan barang tu nak tahu kandungan halal ke tak. Boleh tolong Google? Dia pun kata tak boleh. Tumpas kejap telefon saya. Saya ingatkan dia kedekut. Dia kata memang kami tak dibenarkan langsung buka phone. Kalau tak, CCTV semua ada. Padahalnya bukan kerja duduk di tempat yang kritikal ni. Promoter jual di Watson. Saya memang tak boleh. Tak boleh. Nak ambil gambar pun tak boleh. Macam saya nak ambil gambar, dia kata adalah dia buat something pada saya. Ambil gambar puan, saya tak boleh. CCTV. Oh, okey. Sebab itu kita tengok hari ni ramai orang yang berniaga, contoh tepi jalan. Kita nak berhenti tak tengok gerai, orang gerai tu duduk main phone menyandar makanan kat depan. Ada rasa tak nak berhenti? Kalau saya lah, orang muda berniaga kan, tuan pengurusi kan, dia duduk menyandar main phone, makanan kat depan. Berbeza dengan kita nampak yang berdiri, dia angkat tangan apa, kita nampak dia fokus. Tarikan rezeki tu, tarikan usaha ikhtiar dia tu ada. Senyum, angkat tangan. Kita sebab dia senyum angkat tangan tu lah patut balik. Subhanallah. Bahkan saya sendiri banyak kali bila dah berhenti duduk depan, dia duduk tengok phone, tengok kita nak apa, saya pun tak apalah, terima kasih. Allahu Akbar. Bayangkan ya tuan pengarahan, kalau telefon ni tak dibenarkan guna, agak-agak apa berlaku kepada hasil kerja. Boleh jadi dia orang cari kerja. Tuan pengarah, kerja saya dah habis, ada kerja lagi tak? Sebab baru pukul 12 ataupun baru pukul di kerja dah habis, dah sasaran. Lepas tu nak buat apa? Telefon pun tak boleh main. Ada orang motivasi dia nak cepat-cepat kerja sebab cepat-cepat nanti boleh layan phone. Walaupun kerja tu tak efisien, tak terbaik. Ada orang bila diberikan tugas untuk buat kertas kerja, sejam siap, serah. Ada orang pula sampai 1 hari dia makan masa. Dia buat research dulu. Dia cari 10 paperwork untuk buat perbandingan. Dia buat the best. Inilah ciri orang yang ikhlas dalam bekerja. Sebab itu, salah kalau kita sebut apa? Tak apalah, yang penting ikhlas. Ayat tu meletakkan budaya ataupun kita punya tahap kualiti kerja paling bawah. Yang penting ikhlas. Tak apalah, RM1 pun, yang penting ikhlas. Kita letakkan jumlah sedekah paling rendah, kita ikat dengan ikhlas. Sedangkan apakah maksud ikhlas? Ikhlas itu dari sudut bahasanya adalah suci, mulus, khalas, buat dengan okey. Ikhlas ada kaitan dengan perkataan khalas. Khalas ni dalam bahasa Arab selesai dan. Macam kita buat sesuatu dan kita puas hati, kita kata selesai. Kita pun lega, dah tak ingat lagi dah. Dah tak fikir sebab kita puas hati. Tapi ada orang dah selesai tapi ada unfinished business sebab tak puas habis baik, berfikir-fikir lagi. Sebab itu ciri-ciri orang yang ikhlas
apabila dia melakukan satu tugasan, dia buat sehabis baik. Walaupun masa dia lama sikit, dia buat sehabis baik. Allahu Akbar, subhanallah. Sebenarnya Tuan Pengarah, timbalan, semua staf, dan saya tuju pada diri saya, waktu bekerja 8 jam sehari sebenarnya cukup untuk kita tak bawa balik kerja kita ke rumah. Sebenarnya cukup untuk kita tidak dragkan masa sehingga ambil masa yang sebenarnya masa anak dan suami dan isteri kita. Itu dah masa keluarga dan lebih waktu pejabat. Sekiranya kita betul-betul amanah dengan masa yang ada, kita betul-betul menggunakan daya akal, daya fokus yang Allah berikan, sebenarnya kita banyak menzalimi diri kita. Kita tak guna betul-betul potensi yang ada dalam diri kita. Pernah saya pergi ke satu syarikat korporat, pendapatan tahunan dalam puluh ribu ke puluh juta ataupun ratus juta, saya tak ingat, tapi syarikat besar. Subhanallah, ceramah macam ni lah. Habis ceramah, dia punya CEO tu minta saya masa tu dengan suami masuk ke pejabat dia. Lepas tu, bila berborak, dia sebut begini, saya nampak ada yang luar biasa pada stafnya. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya wajibkan antaranya staf-staf ni tasmek bacaan dalam solat. Dia syarikat korporat, puluh juta ataupun ratus juta tahunan. Dia cakap tahun ni menurun sikit sebab kesan pandemik sekian-sekian. Turun sikit pun paling kurang puluh-puluh juta jugalah. Dia ada menara besar lah di Bandar KL. Saya tertarik bila dia kata, oh ya, bahkan saya bagi hadiah ataupun bagi something special, anugerah lah. Kalau siapa yang bila dia boleh, sebab dia ada ustaz, dia ada ni orang bidang unit keagamaan, kalau mereka boleh tasmek bacaan dalam solat, bermula daripada Al-Fatihah, bacaan rukun, hafal, tahulah maksud bacaan tahiyat, bukan hafal tetapi maksud sekali. Saya kata, kenapa Datuk buat macam tu? Kenapa Datuk nampak benda tu? Saya boleh nampak berbeza orang yang faham bacaan dalam solat dengan orang yang tak faham bacaan solat, dari segi sikap dia, akhlaknya, ketenangannya, attitude-nya, daya fokusnya dan sebagainya. Sebab dia pun cerita lah gini-gini, tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan cari 2 buah buku yang dihasilkan oleh 3 orang saintis daripada Universiti Malaya, Profesor Fatimah, Profesor Abu Bakar dan Profesor Institute. Yang Institute Cina tu belum masuk Islam sampai hari ini. Mereka buat kajian terhadap kesan solat yang sempurna dari sudut sains. Kestabilan otak, jantung, paru-paru, semualah hormon dan sebagainya. Kalau kalian baca dan beli buku kulit hitam tu, saya ada, dia letak macam-macam alat bagi orang yang, untuk orang solat. Yang nak kaji otak, letak alat otak, jantung, semualah. Jadi antara kajian yang mereka buat, perbezaan orang yang solat faham bacaan dengan orang yang solat tak faham bacaan. Mereka dapati result yang jauh berbeza. Dari sudut ketenangan, daya fokus, kesihatan, bagaimana kesan pada jantung semua. Sebab itulah Imam Al-Ghazali dan para ulama meletakkan bagaimana nak dapat khusyuk. Dan kita tahu fokus yang paling payah dalam dunia fokus solat. 5 minit je susah salah nak fokus. Susah teramat. Tengok cerita 1 jam, 2 jam kita boleh fokus. Kita boleh adjust masak tu tak apalah ada. Yang ni anak bertepek pun, oh tengok cerita tengah. Daya fokus bila sesuatu yang diminati, lagi-lagi oleh hawa nafsu, bergabung pula emosi kita pula dimainkan, 2 jam kita boleh fokus. Betul atau tidak? Ni kalau kita leka tengok, lepas satu-satu video TikTok, sedar-sedar 1 jam. Bukan sedar-sedar, tak sedar. 1 jam aku ngadap benda ni. Fokus. Solat berapa minit? 5 minit, 10 minit. Angkat takbir, ingat lagi Allahu Akbar. Start Al-Fatihah. Nampulah tak keluarkan ayam siang-siang. Kalau tak boleh tengok, masak. Boleh mikir semalam lauk apa, kemarin dulu dah lauk ni. Kalau di luar solat, semalam lauk apa pun tak ingat. Dalam solat boleh ingat. Semalam dah lauk tu, dulu nak buat keputusan ni, lauk apa nak masak. Dalam syarat idea tak keluar, solat tiba-tiba keluar lah pula, tak layankan rugi.
Barang hilang jumpa dalam solat. Kadang suami saya memang cakap macam tu, saya tak cek-cek, pergi semayang, nanti jumpa lah. Dia datang bayangan tu, tadi masuk, datang sini. Kalau boleh bercakap dalam solat, keluar tu, dah jumpa. Masya Allah. Nak kata inilah waktu serangan syaitan ke, hawa nafsu ke, kepada daya fokus. Sebab itulah antara nak dapat daya fokus, nak latih daya fokus, kita ke, anak ke, apa saja, melatih daya fokus dalam solat. Kalau dapat fokus dalam solat, kita akan jadi orang yang hijrahnya luar biasa di luar solat. Kita sebenarnya boleh siapkan banyak kerja satu hari, tapi daya fokus ada. Kata nak dekor, tak siap-siap dekornya. Kata nak ada ni, tak siap-siap. Kata nak buat ni, tak settle-settle. Sebab banyak kerja, semangat masa buat. Lepas tu kan, tengah rasa susah sikit, tinggal. Lepas tu buat benda lain pula. Susah nak selesai sesuatu perkara tu sampai accident. Allahu Akbar. Kalau kita belajar solat dengan faham maksud apa yang berlaku tuan-puan sekalian. Contohnya, kita baca duduk antara dua sujud tu, Rabbiufili. Fikiran kita nak bawa maksud, ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, tutuplah aibku, Rabbiufili warhamni wajburni warfa'ni, tinggikanlah derajatku, warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku, wahdini, berikanlah hidayah kepadaku, wa'afini wa'afani, ya Allah berikanlah afiat, kesihatan, kesejahteraan dan maafkanlah aku. Kalau kita masa baca tu dalam waktu yang sama kita bawa maksud, agak-agak sempat tak nak ingat perkara lain. Tak. Sebab itu bila semayang kita nampak je benda yang kotor kan, rambut pun nampak, lipas jauh lagi dah nampak. Datang dah macam tu kan. Ya Allah, benda yang tak nampak di luar solat tadi, masa solat je nampak. Allahu Akbar. Tiba gatal lah. Masa tengok movie 2 jam tak ada rasa gatal. Masa solat tiba-tiba gatal. Lepas duduk mengawang pula, kena belilah scrub tu. Tapi belakang tak sampai. Manja pula lah ya. Kena beli scrub yang habis semayang terus buka Shopee, order scrub dengan belakang. Nak katanya gangguan. Kalau kita mampu hijrah solat, sebenarnya kita sedang hijrah seluruh hidup. Siapa yang boleh jaga ketepatan waktu solat, dialah orang yang paling tepat waktu di luar solat. Sebab tepati waktu musyarat tidak sesusah menepati waktu solat. Padahal waktu solat dah keluar untuk tempoh setahun. Kita dah tahu dah Zuhur pukul berapa. Bukannya mengejut-ngejut, kita je buat terkejut. Dah Zuhur? Dah, ya Allah dah lebih mak. Itu memang tak payah berlakon lah. Memang sebenarnya kita handal betul lah buat terkejut tu kan. Sebab apa? Kita dah tahu dah Zuhur pukul berapa, dah boleh tahu. Tapi dah 1 tahun dah. Orang yang boleh tenang dalam solat, dialah orang yang paling tenang di luar solat. Orang yang di luar solat, dia sedang ada masalah, tiba dalam solat, dia boleh kontrol emosi dia. Dialah orang yang paling boleh kontrol emosinya di luar solat. Orang yang jaga kesucian dan kebersihan dalam solat, dialah orang yang bersih dan suci di luar solat. Orang yang jaga communication skill dengan Allah, komunikasi dengan Allah dalam solat, dia juga orang yang diberikan komunikasi yang sangat bagus di luar solat. Sebab itu kalau kita nak didik anak melalui solat. Kalau kita tengok anak kita kelang kabut, ni apa kelang kabut ni? Tengok bacaan di dalam solat, dia pun baca kelang kabut, laju-laju. Alhamdulillah, macam tu. Bukan dia, takut kita pun macam tu, baca laju-laju. Apa maksud komunikasi kita dengan Allah? Solat adalah waktunya kita bercakap dengan Allah. Al-Quran adalah waktunya Allah bercakap dengan kita. Bila baca Al-Quran, kita baca semua kalam Allah. Tapi time salat, semuanya kita bercakap dengan Allah. Tetapi yang telah disusun, apakah perkataan yang patut kita bercakap dengan Allah dalam salat. Bayangkan, kita dah bercakap dengan Allah melalui solat, melalui bacaan, dah 30 tahun, 40 tahun, tapi tak faham apa yang kita cakap dengan Allah. Tak tahu apa yang kita sebut dengan Allah. Kalau kita bercakap dengan seseorang, dia sendiri tak tahu apa yang dia cakap, kita pun dah ada masalah komunikasi dengan dia. Kita katanya, awak faham tak apa yang cakap? Tak lah, saya pun tak faham. Allahu Akbar. Subhanallah, muslimin muslimat. Okey, masa kita dah habis kan? Sebenarnya berakhir jam 12. Betul? Sepatutnya ke 12 cukup?
12. Sekarang baru 12 suku. Boleh lagi tak 10 minit? Tuan Pengarah ya? Sekejap lagi. Oh, sejam boleh lagi. Tapi disambung oleh Tuan Pengarah ya. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Hujung-hujung ni saya cerita lah berkaitan dengan hijrah ya. Ada ramai orang buat hijrah yang saya jumpa depan-depan. Dan saya pernah cerita dah dalam beberapa ceramah. Tapi kali ini saya ulang lagi sekali. Yang sedang menonton 2.1 dengan 1.8 jadi berapa ya? Lebih kurang 4K. Lebih kurang 4,000 yang sedang menonton secara live. Ini adalah pada waktu yang kritikal sebenarnya. Orang sibuk masak, ngantuk pun ada, macam-macam lah. Tapi kalau masih boleh tengok, Alhamdulillah, terima kasih yang turut hadir secara live. Semalam, ada seorang individu non-Muslim Cina, saya jemput datang ke pejabat untuk bercakap depan ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit. Beliau ni saya jumpa tanpa sengaja. Tapi ada hikmah, masa tu saya merajuk dengan suami. Cerita merajuk kan. Lepas daripada Allah buka hikmah tu, saya ucap terima kasih daripada suami. Terima kasih ya, awak buat macam tu sampai saya merajuk sehingga saya jumpa ni. Bukan saya dicari dia, saya sebenarnya dibeli ikan. Terapi saya ada pelihara ikan. Jadi bila semacam saya stres ke apa, saya akan ikan tu lah. Masa tu lah nak cari ikan baru lah. Macam tu lah. Jadi bila pergi kedai ikan, saya rasa seronok. Indah sangat pergerakan ikan apa semua tu kan. Jadi kita kena ada satu hobi, sesuatu perkara yang boleh alihkan bila kita stres. Selain daripada kita duduk tekuk bawah bantal, duduk dalam apa semua tu, baik kita buat sesuatu yang boleh alihkan stres tu lah. Tapi saya minta izin lah. Merajuk-rajuk tu minta izin nak pergi kedai ikan. Macam tu. Jadi masa tu waktu lepas maghrib, perangai kan. Merajuk kan lepas maghrib. Mana ada kedai ikan buka lagi malam. Saya kata saya akan cari juga ikan. Sampai jumpa malam ni. Saya pergi kedai ikan ni tutup, kedai ikan ni akhirnya Google saya jumpa kedai ikan ni, saya tak tahu pun ada kedai ikan kat situ. Dan itulah satu saya kedai ikan yang buka sampai malam. Saya kata, you buka sampai malam, mau cari duit mah. Kenapa kedai ikan lain semua dah tutup? Diorang sudah banyak duit mah. Ya, dia jawab gitu, kami tak ada duit banyak mah, kami buka sampai malam. Okey bos, okey. Tapi rupanya biasalah kita tahu orang Cina kan, dia sebenarnya ada bisnes yang lebih besar juta-juta. Bila saya kenal owner tu, dia sangat humble. Dia okey pasal ikan ni, dia cerita saya. Sebab saya tahu ikan ni ada ulat dia. Lepas tu saya selalu jadi doktor ikan. Saya tahu dah kalau ikan tu ada merah, ada darah, sebenarnya bukan dia bergaduh sama dia, ada ulat. Saya akan keluarkan ikan, saya tahu macam mana nak tarik. Sebab sebelum tu saya menghadapi masalah ikan yang selalu mati, rupanya ada ulat ikan yang kita nampak macam tulang. Tiba-tiba bercerita kan saya ikan. Okey, masa tu kita rasa macam ni sebenarnya ada hikmah kenapa satu perkara-perkara tu dah berjumpa. Lepas tu dia kata, you ni siapa mah? Macam tu lah kan. Saya pun apa lagi action lah, tunjuk FB, tunjuk page. Wow, you punya follower ramai mah. Gitu kan. Lepas tu kan, sebab saya dah rujuk dia bab masalah ikan, PHI lah apa, sebab saya dah banyak kali meratapi kematian ikan ni, dah tak sanggup dah. Jadi saya ada tempat rujuk. So saya merujuk dia, ambil gambar ni ikan apa sampai telur ikan, semua dia rajin jawab. Lepas tu sampai satu hari dia kata dia dah buat kerja sebalik tabir. Untuk di sebalik tabir sebalik tabir apa ni? Berkaitan dengan live, IG, FB, TikTok apa semua ni. Dan khidmat dia diguna pakai oleh artis Malaysia, artis luar negara apa semua. Adalah apa yang dia buat. Dia kata sepanjang 7 tahun ni saya tak pernah tengok page yang strong macam kamu punya. Mula-mula dia panggil Ayu dah lama, minta izin panggil Ustazah mah. Tunjuk ajar Ustazah. Dia non-Muslim lah, dia free thinker, dia bukan ada apa-apa agama. Tapi dia hadir pula dalam live saya tengok. Dia kata FB ni FB ni dia dulu peringkat awal siapa yang main FB 7 tahun lepas, 5 tahun, 6 tahun lepas, FB ni macam mana? Siapa yang post, kalau ada 100 orang, satu orang boleh tengok post dia. Tapi FB sekarang kontrol, kalau ada 100,000, lebih kurang dalam mungkin beratus orang saja yang FB benarkan boleh nampak posting. Sebab FB ni dia dah sekat-sekat supaya kita guna benda-benda lain, FB ad dan sebagainya. Bila buat live dia kata, sebab ramai guna khidmat dia untuk push naik. Kebanyakan yang FB dah tutup 15 minit tak awal. Kalau 50 orang tu tak naik-naik. Ataupun kalau dia kuat, dia boleh tembus lagi naik ke 200 dan 200 tak naik-naik dah.
Tapi dia kata, pelik, macam mana kamu punya ustazah? Dan semalam dia mesej, hari ni saya jumpa FB Tuhan. Dia mesej saya, hari ni saya jumpa FB Tuhan. Thank you, akhirnya saya jumpa FB Tuhan. Saya kata, apa maksud? Maksudnya you boleh kontrol FB, bukan FB kontrol you. Maksudnya Tuhan lah. Gitu. Saya sebenarnya nak share apa? Ada orang kecam, contohnya saya masuk ke TikTok, masuk sikit-sikit. Nak sampai tahap kita boleh view engagement tinggi, di sebalik, di belakang saya sebenarnya ada tim yang sangat kuat, yang konsisten, yang istiqamah buat kerja, yang sangat efisien. Nak dapat efisien macam tu, kita takkan dapat melainkan merasakan kerja dilihat oleh Allah, kerja dinilai oleh Allah. Majikan utama adalah Allah. Saya selalu tanam dalam staf saya kata, gaji saya bayar kamu berapa pun takkan mampu membalas kebaikan susah payah yang kamu buat kerja untuk agama. Tetapi Allah majikan utama yang akan balas dengan seadil walaupun sekecil-kecil perkara. Dan ingatlah, bila kamu tidak amanah pula dengan tugas, begitulah juga Allah akan adil. Sebab itulah dalam kita bekerja lagi sesama umat Islam yang ramai seperti ini, merasakan bahawasanya Allah adalah majikan utama. Bayangkan kalau bos kita ni pasang CCTV setiap meja. CCTV tu pula boleh bercakap. Bos tak dekat pejabat pun, buat apa tu, Lazada ke, Shopee ke, contoh ni boleh. Cuba bayangkan kalau lalu Highway Plus tu kan, saya sendiri jujur lah saya cakap, bila lalu Highway Plus daripada Seremban tu, kita dah tahu dah mana apa lagi? Air? Bukan air. Yalah, AES tu, yang perakam hak laju. Kan semua sampai situ semua bersopan santun kan? Semua yang laju-laju, tiba sopan santun. Agak-agak 2 kilometer, laju balik kan? Sebab kita tahu kita sedang diperhatikan. Nak merasakan ihsan dalam pekerjaan, diperhatikan Allah ini, satu perkara yang sangat susah untuk dibuat. Tetapi melalui latihan berterusan. Yang ni saya nak tutup muslimin-muslimat hijrah di suasana tempat kerja dan sebagainya. Saya percaya LHD yang di sini Petaling Jaya, anda di bawah pimpinan pemimpin yang beriman, yang soleh, yang bertakwa. Subhanallah, kita tengok para wanita kebanyakan yang menutup aurat dengan sempurna, dengan sangat baik. Sedap sejuk mata memandang. Bila saya lihat, sedap sejuk mata memandang, Masya Allah. Jadi tidak susah untuk kita buat. Contohnya beberapa perubahan, dan saya rasa mungkin benda ini dah dibuat. Kalau orang tanya, Ustazah, macam mana nak satukan? Sekarang kita tim makin ramai dan sebagainya. Bagaimana nak satukan? Saya kata yang menyatukan hati bukan manusia, tetapi Allah. Saya kalau tanya PA, tanya staff, Ustazah Smart garang tak? Kalau dia orang jujur, dia orang kata saya garang. Tegas lah, tegas. Teliti. Lepas tu selepas kecil pun saya akan zoom betul, sekian-sekian kadang dia orang mungkin akan rasa rimah, letih nak hadap saya. Saya kata, Ustazah hanya doa supaya Allah pegang hati kamu untuk sabar dan kuat bertahan, sehingga kamu jadi mahir, pakar, dan masa tu kamu pula latih orang lain. Apa yang kami buat setiap pagi, kami akan berkumpul bersama-sama semua staf, akan membaca Al-Quran 2 muka surat dengan terjemahan. Wajib baca Al-Quran, baca terjemahan. Sebab kalau baca Al-Quran saja, kita orang Melayu, kita tak faham. Jadi Al-Quran ni peringkat awal baca, naik tahap lagi baca dan faham. Baca, faham, hayati, itu kena tafsirah. Baca, faham, hayati, amalkan. Subhanallah. Baca, faham, hayati, amalkan, sebarkan. Itu tingkatan lebih tinggi lah. Jadi sebenarnya sebagaimana ada soal jawab. Ada soal jawab. Masya Allah. Boleh juga kita buka soal jawab. Tapi saya nak sudah yang ni ya. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang paling baik di kalangan kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi saya kata, biarlah kita semua ni jadi orang yang paling baik setiap hari, iaitu yang sentiasa belajar Al-Quran. Jadi itu rutin harian, dan baca maksurah waktu pagi, dan waktu zuhur kami wajibkan solat berjemaah. Sekarang dah tak muat untuk satu tempat, kita sewa lagi sebelah supaya muat semua solat berjemaah waktu zuhur. Asar antara dua. Ada yang bergegas nak balik, dia kata saya jemaah dengan isteri kat rumah, tak ada masalah. Tapi mesti ada satu waktu yang mana saya
Maksud wajib tu bukan sekadar wajib ni. Bahkan ambil nama, saya cek, kita pasang ini, kita beri tugas yang buat pengumuman akan masuk 10 minit lagi. Mohon semua buat persiapan untuk solat jemaah. Bila solat jemaah, Allah satukan hati. Konflik mesti ada. Saya bila ada HR datang, Ustaz saya ni ada masalah, saya kata kita nak dia orang berdamai, kita jumpakan, kita pujuk, kita boleh buat tak? Kita tak boleh buat tanpa bantuan Allah. Saya kata insya-Allah terus baca zikir tu, baca ni, kalau ada konflik Allah selesai cepat. Allah lapangkan hati. Allah buang kalau ada orang yang berniat jahat dan sebagainya. Sebab itulah bila kita amalkan begitu, insya-Allah akan lahir sedikit tanpa sedar sifat ihsan dalam pekerjaan, iaitu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tara fa illam takun tara innallaha yara. Ustaz ya, subhanallah. Okey, lebih kurang begitu, tetapi hadis ini adalah hadis yang sahih. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Kamu melakukan ibadah, kamu melakukan satu pekerjaan pun ibadah, umpama engkau melihat Allah. Fa illam takun tara, dan sekiranya kamu tidak mampu melihat Allah, fa innahu yara, sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi kita memang tak mampu nak merasakan kita melihat Allah, maka kita pergi step yang seterusnya, yang kedua, iaitu kita merasakan Allah melihat kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita buka soal jawab. Terima kasih kepada, sebenarnya saya sangat terima kasihlah kepada penonton yang hadir, sebab mereka support kuliah, mereka hadir walaupun mereka tengah kelam kabut. Mereka tahu mereka ada bahagian, pahala yang sama membantu kerja dakwah. Silakan kalau ada soalan. Okay, nampaknya okay, Cik Faisal dulu. Kalau ada drama dalam YouTube yang Ustaz punya kan, biasanya Ustaz menekankan nama-nama Allah. Asmaul Husna. Sahabat Rasulullah kan. So dalam konteks kerja kan, kerja kalau kita rasa malas, tak ada mood, jadi apa nama-nama Allah yang kita boleh amalkan untuk mengatasi masalah itu lah. Okey, subhanallah, terbaik, masya-Allah. Kita bagi tepuk kagum kepada timbalan kita Bapak Faisal bin Ibrahim. Tuan orang mana? Kota Baru. Oh, Kelantan juga. Ya Allah, bapa yang Kelantan ni kat tangan. Kelantan kat tangan. Oh, ada yang agak gitu-gitu ni. Orang kan mana dah orang kat tangan. Orang kita, Organ. jangan rasa hati deh. Oh, ada lagi soalan bertulis. Oh, okey. Masya-Allah. Subhanallah. Tak apa. Sebenarnya jangan banyak kali ulang. Tunjuk pada Ustaz. Subhanallah. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, masya-Allah. Soalannya adalah berkenaan dengan Asmaul Husna. Masya-Allah, Asmaul Husna. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Ini firman Allah ya. Walillahi, dan di sisi Allah, asmaul husna, nama-namanya yang mulia, nama-namanya yang baik, nama-namanya yang suci. Fad'uhu biha, maka memintalah, berdoalah, menyebutlah, merayulah dengannya, iaitu dengan nama-nama Allah yang mulia itu. Hadis Nabi pula berkenaan dengan Asmaul Husna, Nabi bersabda, "Inna lillah", sesungguhnya di sisi Allah, tis'atun wa tis'ina isman, 99 nama, mi'atan illa wahidah, 100 kecuali satu. Man ahsaha, barang siapa yang menghafal, membaca, beramal, dakhalal jannah. Dakhala ni fi'il madhi, bukan yadkhulu, akan, sedang, dakhalal. Maksudnya soalannya pasti masuk syurga. Dakhala ni past tense. Soalannya dah ada testimoni. Orang yang beramal dengan Asmaul Husna, dia dicatat sebagai ahli syurga. Kita Asmaul Husna melakukan, betul kan?
Nas'aluka ya man. Tak ada masalah, bagus. Sebab ia membantu untuk kita menghafal. Tapi sampai bila? Kita hanya di peringkat melakukan dan menghafal Asmaul Husna. Kita kena hijrah. Okey, sekarang buka telefon masing-masing. Cari Asmaul Husna dengan terjemahan. Okey, buka Google. Ke sini memang tak dibenarkan. Boleh ya? Maka malah digalakkannya. Okey, cari Asmaul Husna dan terjemahan. Kena tulis tu dan terjemahan. Cari je yang mana-mana pun tak ada masalah. Luas maharu. Keluar Asma. Bila Asma tu kena Asma Aru dulu, tapi sambung terus Asmaul Husna. Masya-Allah. Okey, ada jumpa ya mana-mana? Masya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita boleh nampak ada yang tuan-puan masing-masing tengoklah ya, yang di FB pun boleh tengok masing-masing. Ada lagi dah 3,000 lebih ni. Masing-masing boleh tengok, masya-Allah, nama Allah Asmaul Husna dengan terjemahan. Muslimin muslimat, kaifiat antara kaedah untuk beramal dengan Asmaul Husna. Dan macam Tuan Haji sendiri cakap, Ustazah biasa gunakan pendekatan Asmaul Husna. Bila orang tanya masalah ni, nak baca Asmaul Husna mana ni. Adakah pendekatan itu salah? Tidak. Pendekatan itu anda disebutkan oleh ahli ulama cara untuk kita berinteraksi dengan Asmaul Husna ataupun beramal. Okey, contoh sekarang Tuan Haji, insya-Allah Tuan Haji ya. Insya-Allah. Okey, Tuan Haji kejap Tuan Haji share pun boleh. Okey. Tuan Haji bertanya, bila dalam bab kerja semangat kita macam low. Semangat macam tak ada semangat kan? Tak ada semangat. Agak-agak nama Allah yang mana kita nak zikir ni? Cuba tengok saja je. Saya dah tahu. Saya dah ada cadangan. Tapi tuan-puan cuba tengok sendiri. Nama Allah yang mana rasa? Saya dah dengar tu ada yang sebut nama Allah yang mana? Al-Aziz ya Bari. Al-Aziz. Ada sebut Ya Bari, ada sebut Ya Aziz. Okey, lagi? Yang sini tadi saya ada dengar. Ya? Jabbar. Ya Jabbar. Apa maksud Ya Jabbar? Kegagahan. Al-Jabbar maksud apa Al-Jabbar? Yang memiliki kegagahan. Yang memiliki kegagahan. Al-Jabbar. Cuba sebut Al-Jabbar. Al-Jabbar. Sebutan pun rasa macam gah hebat. Al-Jabbar. Yang memiliki kegagahan. Cuba tengok maksud Ya Ba'is. Al-Ba'is. Allah yang maha apa? Al-Ba'is. Yang maha membangkitkan. Al-Ba'is, Allah yang maha membangkitkan. Kita boleh zikir Ya Allah, Ya Ba'is, Ya Ba'is, Ya Ba'is, yang maha membangkitkan Ya Allah. Bangkitkanlah semangat juang dalam diriku Ya Allah. Bangkitkanlah keyakinan diriku Ya Allah. Contoh, antara nama Allah yang lain Ya Aziz. Betul macam Tuan Pengarah sebut Ya Aziz. Apa maksud Ya Aziz? Allah yang maha perkasa. Cuba tengok ya Allah yang matin. Al-Matin maksud dia apa? Yang maha teguh. Betul tak? Betul tak? Yang matin Allah yang maha teguh. Ya Allah yang matin, ya matin, ya Allah yang matin, ya matin. Ya Allah yang matin maksudnya Ya Allah yang maha teguh. Yang maha teguh, teguhkan pendirianku. Teguhkan kekuatan diriku. Subhanallah. Maksudnya kita sebut ulang kali nama Allah tersebut, kita sudahi di hujung tu dengan doa apa? Ada orang hati tak tenang, selesai doa apa? Allah yang mukmin. Cuba tengok maksud Allah yang mukmin. Allah yang maha keamanan, mukmin, ketenangan. Allah yang maha memberi keamanan, ketenangan. Tuan-tuan sekalian, ramai orang nak cari tenang. Dia pun pergi bercuti dengan suaminya. Balik rumah bergaduh sebab duit dah habis, dah bankrupt, bergaduh. Rupanya tenang tu sekejap sana. Dia rasa nak tenang, dia pula yang movie. Sebab nak relax, dia kata. Bukan salah lah yang movie, boleh. Tetapi tenang itu adalah satu nikmat, satu rahmat yang memang datang daripada Allah. Datang daripada Allah. Sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Allah hanya saja
Dengan kamu berzikir ataupun mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Sebab itu, relax, kita boleh cerita. Tapi tenang, hakikatnya memang daripada Allah. Allah yang mukmin lah yang memberi ketenangan. Jadi puji nama Allah tersebut, Ya Mukmin, Ya Mukmin, yang maha tenang, yang maha tenteram, berikan kepada hatiku ketenangan. Walaupun kita tak buat apa-apa usaha untuk tenang pun saat itu, bila Allah beri tiupan rasa tenang, malaikat yang datang membawakan rasa ketenangan, waktu tu immediately kita boleh rasa tenang. Apa yang membuatkan kita tidak tenang? Hawa nafsu yang tidak pernah puas dengan apa yang ada, bisikan jin dan syaitan yang sentiasa mengasak-asak kita. Tetapi bagi orang yang dapat ketenangan pure daripada Allah, walaupun dalam keadaan dia ujian, dalam keadaan dikecanan, dia boleh kekal tenang, boleh mengawal perkataan, boleh mengawal tindakan. Walaupun dia sedih, dia terduduk, dia nangis, it's okay. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ada orang di pejabat dia penuhkan susunan nama Allah Asmaul Husna ni. Buat cantik, sambunglah satu. Mula-mula tak ingat masuk, lama-lama bila dah mahir, seronok berdoa dengan Asmaul Husna. Contoh ya, saya buat ayat contohnya. Ya Allah, Ya Razak, yang memiliki rizki, berikanlah kepadaku rizki yang wasi, yang maha luas, Ya Allah. Ya Allah, Ya Razak, Ya wasi, Ya Ghani, Ya Muni, yang maha kaya dan memberi kekayaan. Berikanlah kepadaku kekayaan rizki harta yang barakah dan kekayaan jiwa, Ya Allah, sehingga aku tidak meminta-minta selain daripada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Ya Allah, Ya Wadud, yang maha cinta, berikanlah kasih sayang dan juga rasa cinta ke dalam hati suamiku, agar dia mencintai dan menyayangiku kerana-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rauf, Ya Allah yang maha, Ya Rauf ni maksudnya Ya Rauf yang maha belas kasihan. Ya Allah, berikanlah ke dalam hati anakku rasa belas kasihan, sehingga dia menjaga hatiku, Ya Allah, dengan kata-katanya. Berikanlah rasa belas kasihan kepada isteriku dalam hatinya, supaya dia tak bebel panjang-panjang, Ya Allah. Aku letih, Ya Allah, dari dengar. Biarlah dia rasa kesian dengan aku, Ya Allah. Boleh tak doa gitu? Boleh. Subhanallah, nama berdoa kita boleh minta apa saja. Macam dah tak larat dah dengar. Bila suami start, dah ada blok dah. Start dah. Padahal dia baru nak sebut Alhamdulillah. Kan? Masya Allah. Jadi muslimin muslimat, sebenarnya daripada penutup ya kuliah kita pada hari ini, saya tak sempat pun nak buka buku ni. Sebenarnya kenapa kita agihkan buku ni? Hijrahku ini sebenarnya untuk siapa? Dalam ini kalau anda belik memang ada di antara tajuk tu kita masukkan tentang bab Asmaul Husna, kemudian doa-doa, amalan-amalan, dan ia lebih mengupas dan membuai hati kita bab hijrah lah. Memang buku ni berkisah tentang hijrah. Sebab ramai orang boleh hijrah zahir, tapi yang paling susah adalah hijrah batin. Hijrah zahir kita tukar mungkin pakaian, kita tukar rumah, tukar sekian-sekian. Tetapi ramai orang hijrah daripada dosa besar, meninggalkan dosa besar yang zahir, tetapi rupanya dia berpindah kepada dosa besar yang batin. So bila hijrah ni ada ujian dia, riya, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Jadi na'udzubillah, kita nampak kita hijrah zahir, meninggalkan dosa-dosa yang zahir, tapi rupanya kita hanya berpindah ke dosa yang tersembunyi. Na'udzubillah min zalik. Jadi buku ni anda boleh buka walaupun ada tu untuk tengok, dan insya-Allah mudah-mudahan kalian boleh memilikinya. Hari ini istimewa untuk yang ada ni, kita bagi less 20%. Ni saya tak bincang pun, main cakap je ni, kamu kena tolong bagi less 20% ya. Mungkin yang di live pun kata tak acil lah Ustazah. Kan bagi dia, yang di ni pun siapa yang beli buku hijrahku ini sebenarnya untuk dia, untuk siapa? Ini merupakan ada banyak kisah-kisah hijrah yang kita muatkan. Pun hari ini saja kita bagi 20%. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Sudah tentu ada salah silap, saya mohon maaf. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz yang turut hadir sama, merendahkan diri untuk mendengar juga. Mudah-mudahan saya pun boleh ilmu daripada Ustaz. Terima kasih muslimin dan muslimat, tuan pengarah semua. Saya mendoakan, Ya Allah, Ya Allah, Ya Wahab, yang maha memberi, Ya Allah, yang mujib, yang maha memakbulkan, Ya Allah. Kurniakanlah, berikanlah segala hajat, Ya Allah. Mampukanlah segala hajat semua yang hadir pada saat ini.
Semua hamba-Mu sentiasa ada hajat masing-masing setiap hari ya Allah. Terhadap rezeki, terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap pekerjaan. Sentiasa ada hajat yang memohon dan bergantung kepada-Mu ya Allah. Ada dalam kalangan kami mengimpikan sebuah keluarga yang bahagia, suami yang bertanggungjawab, yang penyayang, isteri yang taat, isteri yang penyejuk hati ya Allah, yang berhajatkan anak ya Allah, yang berhajatkan ekonomi yang stabil ya Allah, bebas dari hutang dan sebagainya ya Allah. Ada di kalangan kami yang struggle ya Allah dengan tekanan perasaan, tekanan luar dan dalam, yang struggle ya Allah untuk menghadapi konflik-konflik yang berada di sekeliling tempat kerja dan sebagainya ya Allah. Engkaulah yang basir yang maha melihat, Engkaulah ya Allah yang syahid yang maha menyaksikan, Engkaulah ya Sami yang maha mendengar sehingga bisikan hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim yang maha pengasih maha penyayang. Dengan nama-Nama-Mu yang mulia ya Allah, kurniakanlah apa yang kami perlu dan apa yang kami mahu dengan redha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Hasib yang maha menghisap, yang maha meneliti. Engkaulah ya Allah yang maha teliti dengan setiap apa yang kami lakukan ya Allah. Maka ya Allah kami mohon kepada-Mu, berilah kebimbingan kepada kami ya Hadi, ya Nur, ya Hadi, ya Haq, yang maha memberi cahaya hidayah kebenaran ya Allah, supaya apa yang kami lakukan, sebesar-besar perkara dan sekecil-kecil, dalam lingkungan cahaya hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Jami yang maha menemukan dan mengumpulkan ya Allah. Ya Allah temukan dan kumpulkanlah kami kembali di syurga Firdaus-Mu, tanpa dihisap, tanpa diazab, dengan seluruh ahli keluarga kami, seluruh rakan sekerja kami, jiran-jiran, adik-adik kami ya Allah. Dan janganlah Kau pisahkan kami ya Allah dengan jurang api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Dikembalikan. Sebenarnya saya pernah memuji MC kita juga sangat terbaik. Temukan untuk beliau. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Asma binti Harun di atas perkongsian dan doa sebenarnya.